Sejarah tingkatan 4. Bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. Setelah menduduki negara kita, Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agong Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat difahami melalui dasar pentadbiran, ekonomi dan sosial. Dasar pentadbiran. Pentadbiran tentera Jepun. Tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Sumatera kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Singapura yang dikenali sebagai Shonan II atau Pulau Cahaya Selatan diasingkan pentadbirannya dari Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malai Baru atau Melayu Baru. Negeri Melayu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Kerajaan Thailand. Sarawak, Sabah dan Brunei pula digabungkan menjadi satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Kita Borneo dan diketuai oleh Gubernur Jeneral serta diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Kempe Itai. Pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Pasukan ini bertindak ganas dan kejam, menyeksa dan membunuh sesiapa yang disyaki sebagai anti pentadbiran tentera Jepun. Dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan baginda sebagai sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Pengiktirafan tersebut dibuat semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada bulan Januari 1943. Dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Langkah tersebut bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Pentadbiran tentera Jepun menubuhkan Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda atau Koakun Renjo untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar ekonomi. Akibat kemelesetan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu bagi sumber tempatan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Mata wang Jepun yang dikenali sebagai wang pokok pisang. Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan menyebabkan berlaku inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barangan di pasaran.
Dasar sosial. Pendidikan. Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan Cina. Terdapat bangunan sekolah tersebut digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat atau Hakur ICU. Mencapai teknologi industri. Meningkatkan disiplin. Dan menerapkan nilai Jepun. Tentera Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Sikap Jepun terhadap agama. Bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun, tentera Jepun menghormati agama Islam dan adat Melayu serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula. Majlis Agama Negeri dibentuk dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan Kuala Kangsar. Pendidikan menekankan semangat Jepun, Nippon Seishin, menghormati kebudayaan dan Maharaja Jepun, Tenohika. Pengajaran bahasa Jepun, Nippon Go, dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, Kimigayo. Pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Pegawai agama diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama di masjid dan surau. Masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebar kabar angin. Catuan dan penghasilan makanan. Pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan bahan penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam, dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Keperitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan. Mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe daripada biji getah. Layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Tentera Jepun bertindak sedemikian untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi bagi melicinkan pemerintahan. Selain itu, tentera Jepun membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose. Orang India digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Layanan sedemikian bertujuan mendapatkan kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan permusuhan daripada Perang Cina-Jepun. Orang Cina juga dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa Perang Cina-Jepun. Masyarakat berbilang kaum di negara kita mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit akibat kekejaman tentera Jepun. Kaum Cina mengalami kesengsaraan lebih teruk berbanding dengan bangsa Melayu, India serta peribumi di Sarawak dan Sabah. Landasan kereta api maut adalah antara bukti kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Terdapat orang Melayu, Cina dan India yang dipaksa menjadi buruh
membina landasan kereta api. Dalam pembinaan landasan kereta api tersebut, ramai yang terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan, dan ubat-ubatan, pelbagai jenis penyakit, serta suasana buruk di tempat kerja. Landasan kereta api maut dibina sejauh 415 km dari Thailand ke Burma, Myanmar, melalui hutan tebal tropika dan pergunungan. Tenaga kerja terdiri daripada 200,000 buruh paksa, Romusha, dari negara Asia Tenggara dan 60,000 tawanan perang, pihak bersekutu. Kekejaman tentera Jepun terhadap masyarakat awam digambarkan dalam novel Nyawa di Hujung Pedang. Novel tersebut berdasarkan kisah sebenar pemuda Melayu yang ditangkap dan diseksa oleh Kempe Itai kerana difitnah terlibat dalam gerakan menentang Jepun. Beliau terselamat apabila tentera Jepun menyerah kalah. Kempe Itai Jepun kemudiannya dihukum gantung oleh tentera British. Dasar pendudukan Jepun meninggalkan pelbagai kesan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Pengalaman tersebut membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi cabaran hidup. Penduduk memperoleh keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman pentadbiran tentera Jepun. Keadaan ini seterusnya mencetuskan penentangan rakyat dalam pelbagai bentuk terhadap pendudukan Jepun di negara kita. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. 2 batalion Regimen Askar Melayu terlibat dalam usaha mempertahankan tanah air ketika serangan tentera Jepun. Pemerintahan tentera Jepun yang kejam dan kesengsaraan hidup yang dihadapi oleh rakyat kemudiannya telah mencetuskan penentangan terhadap pendudukan Jepun. Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua, Regimen Askar Melayu, bersama-sama dengan pasukan tentera British, terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Penglibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura memperlihatkan semangat juang yang tinggi. Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi akan datang. Semangat keberanian dan keperwiraan askar Melayu yang sanggup berjuang sehingga hujung nyawa wajar dikenang dan memberikan iktibar tentang kepentingan sikap sedia berkorban untuk tanah air. Lieutenant Adnan Saidi. Pertempuran di Bukit Candu, Singapura, merupakan pertempuran sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu dan menampilkan keberanian askar Melayu seperti Lieutenant Adnan Saidi. Lieutenant Ibrahim Aladita MC. Lieutenant Ibrahim Aladita MC menyelamatkan hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang terperangkap di kawasan pantai Johor, menyebabkan beliau dianugerahi Pingat Military Cross. Korporal Yaakob Bidin. Korporal Yaakob Bidin dianugerahi Pingat Military Medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Penentangan MPAJA. Layanan kejam tentera Jepun menyebabkan terdapat sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya, PKM, bagi mengelakkan mereka diseksa dan dibunuh. PKM kemudiannya menubuhkan pasukan gerila untuk menentang Jepun. Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British dalam kegiatan penentangan terhadap tentera Jepun. Seramai 165 orang anggota PKM diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun.
Mereka dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 Regimen MPAJA. Kerjasama MPAJA dan Force 136. Pada bulan Disember 1943, MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama untuk melawan tentera Jepun. Dalam kerjasama ini, MPAJA memperoleh bantuan seperti senjata, ubat-ubatan, kewangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Terdapat gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang, KMT, menentang tentera Jepun di utara Tanah Melayu, terutamanya di Hulu Perak dan Kelantan. Mereka telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army, OCAJA, yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila KMT bersetuju bekerjasama dengan MPAJA atau PKM menentang tentera Jepun. Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, merupakan gerakan anti-Jepun yang terbesar di Tanah Melayu. Gerakan anti-Jepun yang semakin meningkat mendorong pentadbiran tentera Jepun menggunakan pasukan tentera atau polis yang dianggotai oleh orang Melayu untuk menentang MPAJA. Tindakan tentera Jepun telah menimbulkan ketegangan kaum kemudiannya. Force 136. British menubuhkan Southeast Asia Command, SEAC, yang berpusat di Colombo, Sri Lanka dan membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943. Anggota Force 136 telah mendapat latihan di India dan Sri Lanka. Mereka kemudian dihantar ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Anggota terawal Force 136 Tanah Melayu antaranya termasuklah Major Tengku Mahmud Mahidin, Lieutenant Tunku Yusof Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail, dan Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Disember 1944, Force 136 Hulu Perak, Askar Melayu Setia. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Hulu Perak. Dengan bantuan pegawai daerah Greek, Kapten Muhammad Salih Haji Sulaiman, Askar Melayu Setia ditubuhkan. Januari 1945, Force 136 Pahang, Wataniah Pahang. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Rob, Pahang. Dengan bantuan penolong pegawai daerah Rob, Yop Mahidin, gerila Wataniah Pahang ditubuhkan. Februari 1945, Force 136 Kedah, gerila Melayu Kedah. Anggota Force 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Janing, Kedah. Dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman, gerila Kinabalu Kedah dibentuk. Kapal selam Belanda yang membawa anggota Force 136 dalam operasi rahsia dari Sri Lanka ke Tanah Melayu. Gerila bermaksud perang yang dilakukan secara bersembunyi dan dalam kumpulan yang kecil. Tengku Mahmud Mahidin, pemimpin pasukan Melayu Force 136, menerima jolokan Harimau Malaya kerana mengelolakan siaran radio dari India yang diberikan nama Suara Harimau Malaya, menyeru orang Melayu supaya menentang tentera Jepun dan tali barutnya. Yop Mahidin Mohamed Sharif, pemimpin Wataniah Pahang, memohon perkenan Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar, sebagai pemerintah kehormat, mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis dan Rob sehingga bahagian tengah Temerloh.
Force 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk British melancarkan Operasi Zipper, iaitu serangan secara besar-besaran menawan Tanah Melayu semula pada tahun 1945. Penentangan individu. Kegiatan anti-Jepun turut digerakkan secara individu seperti penentangan Gu Chansing dan Sibel Katigasu. Gu Chansing. Gu Chansing menggerakkan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalah penentangan yang dihasilkan oleh Gu Chansing diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau berjaya menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dengan menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Beliau ditangkap oleh kempen Itai setelah dikhianati, namun berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Sibel Katigasu. Sibel Medandali, atau lebih dikenali sebagai Sibel Katigasu, jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan, membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Sibel dan suaminya, Dr. Abdon Clement Katigasu, mengendalikan sebuah klinik di Ipoh sebelum perang sehingga kedatangan Jepun. Semasa pendudukan Jepun, pasangan ini memberikan bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Sibel juga menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Sibel dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun apabila kegiatan mereka terbongkar. Semasa berada di dalam tahanan, penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Setelah tentera Jepun menyerah kalah, Sibel dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan perubatan. Sibel Katigasu dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George VI kerana keberaniannya semasa pendudukan Jepun dan merupakan wanita dari Tanah Melayu yang menerima anugerah tersebut. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Services Reconnaissance Department (SRD) untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Pada bulan Mei 1945, anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan timur laut Sarawak untuk mengatur penentangan terhadap tentera Jepun dan membuat persediaan bagi pendaratan pasukan bersekutu. Anggota ini terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand. Rekrut tempatan yang dikenali sebagai gerila semut antaranya diambil daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut. Orang Iban dari Rajang kemudiannya menyertai perjuangan dalam SRD. Kepakaran gerila semut penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila menentang tentera Jepun kerana sebagai penduduk tempatan, mereka mengetahui selok-beluk bumi Sarawak. Pemberontakan J. Sultan. Pemberontakan J. Sultan juga dikenali sebagai pemberontakan Double Tin, iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kuok. Pada bulan Oktober 1943, kumpulan Albert Kuok yang dikenali sebagai Gerila Kinabalu telah melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis
dan kemudahan tentera diraja Jepun, serta membunuh tentera Jepun di J-Sultan, Kota Belut, Menggatal, dan Tuaran. Tentera Jepun kemudiannya melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Perkampungan di persisiran pantai diserang dan dibom. Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Pada bulan Disember 1943, Albert Kwok menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awam. Beliau bersama-sama dengan 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh di Petagas, manakala 131 orang lagi dipenjarakan di Labuan. Selain itu, terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datu Harun. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun merupakan tindak balas terhadap kekejaman dan kesengsaraan yang dihadapi di bawah pentadbiran tentera Jepun. Penentangan terhadap pendudukan Jepun melibatkan semua kaum di negara kita melalui pelbagai organisasi, termasuk orang perseorangan. Kepentingan menentang pencerobohan kuasa asing membawa kerjasama dalam gerakan anti-Jepun yang melewati batas bangsa dan ideologi politik. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun meninggalkan kesan yang besar terhadap kehidupan masyarakat di negara kita. Dasar pemerintahan Jepun membawa perkembangan nasionalisme dalam kalangan penduduk tempatan. Perkembangan semangat anti-penjajah. Pendudukan Jepun di tanah Melayu berlaku ketika bibit-bibit kesedaran nasionalisme mula berkembang sebelum Perang Dunia Kedua. Slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia, menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Konsep ini selari dengan perjuangan sebahagian daripada golongan nasionalis di tanah Melayu, terutama Kesatuan Melayu Muda, KMM. KMM bekerjasama dengan Jepun dan berharap Jepun dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Kejayaan tentera Jepun mengalahkan British menyedarkan orang tempatan bahawa orang Asia juga mampu mengalahkan orang Eropah yang dianggap kuasa besar. Perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Langkah awal tentera Jepun membangkitkan nasionalisme dalam kalangan orang Melayu adalah dengan membebaskan ahli KMM yang dipenjarakan oleh British. Pentadbiran tentera Jepun memberikan ruang kepada kegiatan politik KMM kerana memerlukan sokongan masyarakat tempatan. Namun begitu, pada bulan Jun 1942, tentera Jepun membubarkan KMM kerana tindakan pemimpinnya menuntut kemerdekaan daripada Jepun. Pemimpin KMM sedar bahawa Jepun tidak akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu walaupun KMM telah membantu tentera Jepun dalam peperangan dengan British. Perjuangan mendapatkan kemerdekaan diteruskan dengan taktik dan strategi baharu. Anggota KMM dalam organisasi ketenteraan yang ditubuhkan oleh tentera Jepun, Gyugun dan Gyutai, menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun, tetapi pada masa yang sama bekerjasama dengan pentadbiran tentera Jepun. Menjelang bulan Jun 1945, tentera Jepun yang semakin tertekan dengan serangan pihak bersekutu berusaha memenangi hati golongan nasionalis Melayu. Dengan sokongan tentera Jepun, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Onan Haji Siraj dan bekas pemimpin KMM yang lain menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS. Jepun merestui matlamat KRIS untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Namun begitu, Jepun memaklumkan kepada KRIS bahawa rancangan untuk tanah Melayu merdeka bersama-sama dengan Indonesia
tidak dapat dilaksanakan kerana tentera Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 berikutan pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki. Walaupun perjuangan menuntut kemerdekaan tidak berjaya semasa pendudukan Jepun, perjuangan bagi mencapai matlamat keris diteruskan selepas pendudukan Jepun melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM, iaitu parti politik pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Kegiatan penduduk di Sarawak dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Contohnya, Persatuan Cina digabungkan menjadi KKO Kokokai. Berikutan kekurangan pegawai Jepun, orang Melayu dan Iban diberikan jawatan dan kuasa yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya disandang oleh pegawai British. Menjawat jawatan tinggi turut memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas penting. Contohnya, kesedaran politik melalui pengalaman semasa pendudukan Jepun menjadikan pribumi Sarawak lebih yakin untuk berkerajaan sendiri selepas Perang Dunia Kedua. Pemimpin tempatan dilantik menjadi pegawai daerah pada zaman pendudukan Jepun di Sarawak. Pegawai daerah dan kawasan. Abang Haji Oping, Kuching. Empenit Adam, Simanggang. Dan Satem, Lawas. Pendudukan Jepun menyuntik kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat di Sabah. Beberapa pertubuhan ditubuhkan selepas pendudukan Jepun seperti Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML, oleh Tengku Nordin, Abu Bakar dan Zakaria Gun berdasarkan idea Harun Aminur Rashid, nasionalis Tanah Melayu. Di bahagian pantai timur Sabah, Parti Kebangsaan Melayu Tawau ditubuhkan dan dipengerusikan oleh orang kaya-kaya Abu Bakar. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Amerika Syarikat telah menggunakan bom atom dalam serangan terhadap Jepun pada bulan Ogos 1945. Peristiwa tersebut membawa kekalahan tentera Jepun dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kekalahan tentera Jepun dan pengakhiran Perang Dunia Kedua. 6 Ogos 1945, bom atom Little Boy digugurkan ke atas bandar Hiroshima. 8 Ogos 1945, Kabinet Jepun bermesyuarat memutuskan untuk meneruskan peperangan. 9 Ogos 1945, bom atom Fat Man digugurkan ke atas bandar Nagasaki. 15 Ogos 1945, Maharaja Hirohito mengumumkan Jepun menyerah kalah. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh pihak bersekutu. Hiroshima selepas digugurkan bom atom pada 6 Ogos 1945. Bom atom digugurkan ke atas bandar Nagasaki. Maharaja Hirohito. Selepas Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten atau Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, merancang untuk segera mendarat di Tanah Melayu semula. Namun begitu, beliau tidak dibenarkan berbuat demikian sehingga selesai upacara penyerahan rasmi oleh pemerintah tentera Jepun kepada Jeneral Douglas MacArthur, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Pasifik, pada 2 September 1945. Oleh sebab itu, tentera British mula kembali ke Tanah Melayu pada 3 September 1945. Seterusnya, upacara rasmi penyerahan kalah tentera Jepun diadakan di Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Pendaratan pertama tentera British di Pulau Pinang pada 3 September 1945, 3 minggu selepas Jepun menyerah kalah.
Pernyataan menyerah kalah tentera Jepun kepada tentera bersekutu yang ditandatangani oleh Lieutenant General Seishiro Takagi, pemerintah tertinggi tentera ekspedisi Jepun wilayah selatan, dan Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Pemerintah tertinggi tentera Jepun ke-37, Lieutenant General Masao Baba, menyerah kalah di Surrender Point Labuan pada 10 September 1945. Major General Hiyo Yamamura menyerah kalah kepada tentera bersekutu di atas kapal tentera laut Australia HMAS Kapunda di Kuching, Sarawak pada 11 September 1945. Lord Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara, menandatangani pernyataan menyerah kalah tentera Jepun di Singapura pada 12 September 1945. General Teizo Ishiguro menyerah kalah kepada Lieutenant O.L. Roberts di Kuala Lumpur pada 13 September 1945. Penyerahan kalah tentera Jepun menamatkan pendudukan Jepun di negara kita yang berlangsung dari 15 Februari 1942 hingga 12 September 1945. Penguasaan Bintang 3 di Tanah Melayu. Kelewatan pendaratan semula tentera British menyebabkan wujud kekosongan kuasa politik. Kesempatan ini digunakan oleh Bintang 3 PKM melalui MPAJA untuk mengambil alih penguasaan di Tanah Melayu. Bintang 3 menganggap kekalahan tentera Jepun sebagai lambang keunggulan, kekuatan dan keberanian mereka menentang pendudukan Jepun. Parti Komunis Malaya melalui Bintang 3 telah menguasai bandar, balai polis dan pejabat pentadbiran kerajaan yang ditinggalkan oleh tentera Jepun. Bintang 3 menjalankan undang-undang sendiri dan menggunakan sebuah mahkamah yang dikendalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap sesiapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutama orang Melayu. Tindakan Bintang 3 menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu dianggap perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Selama lebih kurang 14 hari, Tanah Melayu berada di bawah penguasaan Bintang 3. Tindak balas orang Melayu. Orang Melayu bersatu apabila Bintang 3 mengancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Gangguan Bintang 3 dalam urusan keagamaan di surau dan masjid menyebabkan orang Melayu membentuk gerakan Fisabilillah yang bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak dan harta serta kelangsungan hidup orang Melayu. Kepimpinan ulama tempatan memberikan inspirasi kepada masyarakat Melayu berhadapan dengan kezaliman Bintang 3. Di Johor, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali sebagai Kiai Saleh mempelopori penentangan terhadap Bintang 3 dengan menubuhkan pasukan Tentera Selempang Merah. Di Sungai Manik, Perak, Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi Khalifah Parang Panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman Bintang 3. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan negara kita berada dalam suasana tidak aman. Kompromi dan usaha perundingan. Kebangkitan orang Melayu menentang Bintang 3 yang mencetuskan pergaduhan kaum menyedarkan pemimpin masyarakat dan raja-raja Melayu tentang kepentingan perdamaian. Usaha Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar dilantik oleh Sultan Ibrahim sebagai pegawai daerah Batu Pahat dengan tugas utamanya menamatkan kekacauan dan memulihkan keamanan di Batu Pahat. Pada Ogos 1945, Datuk On Jaafar mengatur perundingan antara Kiai Saleh dan pemimpin Melayu dengan Ketua Bintang 3 di Dewan Perniagaan Cina Batu Pahat. Kompromi Datuk On Jaafar berjaya memujuk Kiai Saleh membebaskan orang Cina yang ditahan di Parit Raja
manakala Bintang 3 pula menamatkan penguasaan mereka di Balai Polis Batu Pahat. Kedua-dua pihak memberikan kerjasama kepada beliau sebagai pegawai daerah untuk mengembalikan keamanan di Johor. Peranan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu berperanan penting dalam usaha menyelesaikan pergaduhan kaum. Contohnya, Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah berangkat ke Kuala Lipis untuk mengingatkan penduduk agar tidak lagi berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Sultan Perak, Sultan Abdul Aziz Al-Mustasim Billah Shah juga mengadakan lawatan dan pemantauan ke beberapa daerah bagi memastikan tiada berlaku pergaduhan antara orang Melayu dengan orang Cina. Baginda melawat kawasan yang terlibat untuk berjumpa dengan pemimpin setempat, mesyuarat dengan penghulu, ketua kampung dan pegawai kerajaan diadakan bagi memastikan kerja pemulihan selepas perang diberikan keutamaan. Sarawak selepas Jepun menyerah kalah. Ketegangan antara kaum berlaku di beberapa tempat sebelum pendaratan tentera Australia pada 11 September 1945. Di Kanowit, permusuhan berlaku antara bekas gerila pribumi yang dilatih oleh SRD dengan orang Cina yang bersubahat dengan tentera Jepun. Di Kuching, campur tangan segera tentera Australia mengenakan perintah berkurung berjaya menghalang pertumpahan darah antara kaum. Pendudukan Jepun memberikan impak negatif terhadap keharmonian masyarakat di negara kita. Keretakan hubungan kaum menyebabkan pelbagai usaha dilakukan bagi mengembalikan keharmonian masyarakat. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita supaya mengelak daripada perkara yang boleh menimbulkan ketegangan antara kaum. Tindakan ini boleh menjadi ancaman kepada kerukunan hidup bermasyarakat dan kestabilan negara. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua meninggalkan kesan terhadap kehidupan manusia. Kesengsaraan dan kemusnahan akibat perang memberikan iktibar kepada kita tentang nikmat keamanan yang sewajarnya dipertahankan untuk kehidupan yang sejahtera. Sebagai warga masyarakat dunia, kita perlu belajar untuk hidup bersama-sama bagi menjamin keadaan yang aman dan harmoni. Imbas kembali. Bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. 1. Nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. 2. Latar belakang Perang Dunia dan Perang Dunia Pertama. 3. Perang Dunia Kedua. 4. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. 5. Faktor kedatangan Jepun ke negara kita. 6. Dasar pendudukan Jepun di negara kita. 7. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. 8. Perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. 9. Keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun.